terlalu kuat. Sampaikan tak ada yang kuat selainkan daripada memang kuat sangat-sangat. Dia sangat Haziq Hikmah jelas. Okey, terima kasih sebab respon. Saya pakai earphone kedai Echo RM2. Terima kasih kerana ada earphone ni. Okey. Okey, terima kasih. Bilik 2 clear. Okey, terima kasih Haziq Hikmah. Terima kasih Abdul Naim. Terima kasih Elia. Okey. Ada macam speaker Masjid Setamak. Okey. Okey, lepas tu kita dapat lihat lah yang mana daripada zaman dahulu sampai sekarang hadis tentang memanah tu sebenarnya tak ada valid tak boleh luput. Memang terpakai untuk zaman Rasulullah tu sampai akhir zaman nanti. Tak apa kedai duit tapi berjasa. Ya betul. Okey, sama mula. Maknanya memanah ni tanggungjawab memanah ni sangat besar. Sebab apa? Okey, kita dapat lihat pada zaman Rasulullah ketika di Bukit Uhud. Kita tahu ada perang Uhud. Okey, perang Uhud terjadi selepas perang Badar. Yang mana ketika itu tentera Islam sedang bersemuka dengan tentera, orang kata tentera kafir Quraisy. Ketika itu orang kata kafir Quraisy ni dia nak buat comeback. Comeback ni comeback ni apa pula? Okey, dia orang nak balas dendam atas kekalahan di Badar dulu, perang Badar. Jadi nak senang ceritalah, jadi pendek ke ceritanya, orang Islam hampir menang ketika di perang Uhud. Dan ketika itu pasukan yang sangat menyumbang kepada kata kelebihan ni, orang kata pasukan memanah. Yang mana Rasulullah memberi isyarat kepada pasukan Islam ni untuk ada pasukan memanah di atas Bukit Uhud lah. Pada ketika itu umat Islam, terima kasih sebab love. Umat Islam sekali lagi diuji, nak tengok ketaatan sahabat-sahabat ni pada ketika itu. Pada ketika itu terselah orang kata harta-harta, kalau menang ni memang harta-harta rampasan perang lah. Harta-harta orang Quraisy tinggal di bawah sana. Jadi pada ketika itu jugalah perintah Rasulullah yang di mana Rasulullah kata jangan turun, tapi sahabat-sahabat pada ketika itu turun untuk mendapatkan harta rampasan perang tu lah. Tak semena-mena tiba-tiba ada pasukan Quraisy yang datang. Orang kata dia buat comeback lah, dia buat serang balas. Akhirnya pasukan Islam dapat dikalahkan, ditumpaskan kerana tidak mendengar arahan Rasulullah. Situ bahayanya bila kita tidak mendengar arahan anjuran Rasulullah, itu bahaya. Lepas tu sebab tu Nabi bagi syarat tentang memanah tu. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, kita dipenuhi dengan orang kata hiburan, kita dipenuhi dengan benda-benda yang tak perlu was-was, benda tak diyakini, benda-benda yang perlukan kepada tapisan yang sangat banyak, sangat bahaya. Jadi pada zaman sekarang ni nilai orang kata konsep memanah tu sangat penting kerana kita fokus pada asal kejadian kita. Kita dijadikan untuk apa? Kita dijadikan untuk beribadat. Sembahyang kita beribadat, kerja kita beribadat, belajar kita beribadat, berkahwin kita beribadat. Semua apa kita buat ialah kerana lillahi ta'ala. Tapi ialah mutakhir zaman, akhir zaman ni macam-macam lah. Seronok-seronok tu, seronok boleh seronok, tapi seronok kita biarlah berpada-pada. Saya nasihat pun bukan nak nampaklah saya ni baik, tapi itulah, saya pun kena ambil pengajaran daripada apa yang saya kongsikan ni lah. Okey, kita teruskan kepada zaman di mana pernah tak kita dengar cerita yang orang Islam dulu ketika perbalahan khalifah-khalifah pada ketika Khalifah Abbasiyah dulu, ada satu tentera yang mana tentera tu sangat berbahaya, sangat digeruni seluruh dunia lah, sampai rata diserang.
kita boleh tengok masa zaman tu Khalifah Abbasiyah tu tentera yang dahsyat masa tu tentera Mongol. Kita panggil Tatar lah. Kita tahu gaya busur dia macam mana, dia bentuk macam burung macam tu kan. Busur dia. Tu gaya dia. Orang dia macam sepet-sepet macam Mongol. Sepet macam tu. Badan dia besar-besar. Dia orang ni pakar dalam memanah dan berkuda. Pada ketika itu dia orang serang China, dia orang serang Eropah, serang banyak negara, tapi tujuan mereka serang bukanlah untuk menakluk tapi membinasakan semata-mata. Pada ketika itu umat Islam diuji lagi ketika perbalahan Abbasiyah dan orang Islam yang di sekelilingnya. Pada ketika itu jugalah tentera Tatar, tentera Mongol ini datang di kota Baghdad. Di mana kita kalau kita pernah dengar kisah yang mana kita ada zaman tu kita ada perpustakaan antarabangsa, kita panggil perpustakaan antarabangsa sebab masa tu orang Islam ni pusat ilmu. Jadi daripada seluruh negara, seluruh dunia datang untuk belajar ilmu. Tak kira ilmu benda pun, asalkan ilmu tu bermanfaat, dia datang. Apabila datangnya, kita boleh beritahu pusat ilmu ni memang banyak sangatlah ilmu-ilmu khazanah orang Islam dulu. Jadi di situlah kota Baghdad itulah tempat tumpuan Tatar tu. Kita pernah dengar kisah yang mana bila datangnya Mongolia pula dah tu negara. Tentera Mongol ni datang di kota Baghdad tu, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semualah masyarakat dibunuh, dipenggal dan semua kitab-kitab diletakkan di dalam sungai, dan pada ketika itu sungai menjadi hitam kerana hasil daripada dakwat hak kanak-kanak. Mongol dan Tatar hak ganah itulah. Mongol dan Tatar tu sama je. Cuma ada orang panggil Tatar, ada orang panggil Mongol. Kalau kita tengok busur yang macam bentuk burung tu, itu Tatar tu. Sebab orang Turki dia tak pakai busur macam tu. Orang Turki dia pakai busur macam bentuk macam curve tarik tu. Tak pernah tengok, tahulah macam mana. Okey, lepas tu ada satu kata tentera Islam lah. Pada ketika itu Abbasiyah dah jatuh lah. Orang kata ibu negara dia jatuh. Tapi ketika itu mujur, alhamdulillah, ada satu lagi tentera yang mana bukanlah kerajaan tapi tentera Islam yang mana kita panggil tentera Seljuk. Boleh carilah tentera Seljuk. Tentera Seljuk ni orang kata frontliner terakhir lah orang Islam. Pada ketika itu mereka ni berbangsa Turki. Turki dan Tartar ni dia ada walaupun mereka berbeza pada wajah mereka ke, busur mereka ke, tetapi kekuatan mereka ni lebih kurang. Dan kebolehan mereka pun setanding. Sebab apa? Turki pun dia ada cara memanah dia ada cara berkuda dia ada cara permainan pedang dia ada, dan setanding lah. Pada ketika itu juga kita dapat lihat orang Islam orang Islam di sebelah Seljuk ni mampu menangkis serangan mati lampu. Okey, mampu menangkis serangan Mongol. Okey tak? Alright. Slow sikit, minta maaf. Okey, di situlah kita dapat lihat daripada zaman ke zaman kepentingan memanah tu sendiri. Dan penting ke memanah ni? Soalan dia, penting ke memanah ni? Ada orang nak jawab tak? Penting ke memanah? Sebab zaman sekarang ni kita ada pistol, kita ada senapang. Dan ke memanah ni, kita kena ingat, dalam memanah ni bukan setakat alat yang kita boleh tarik, kita boleh lepas. Betul, penting, betul. Bukanlah setakat alat yang kita boleh tarik dan kita lepaskan begitu saja. Bukan. Dia lebih daripada tu. Sebab apa?
dia adalah orang kata amanah daripada baginda. Amanah baginda SAW suruh kita ada ilmu memanah sekurang-kurangnya. Yang mana memanah ni boleh membawa kita kepada seorang Islam yang kuat. Sesungguhnya seorang Islam yang kuat itu lebih dicintai dicintai Allah daripada dari orang Islam yang lemah. Sebab apa? Orang Islam yang kuat ni mudah dalam ibadat, mudah dalam prinsip dia, tegas dia, mudah dalam berkata kebenaran. Dia tak ada lah macam tak ada. Sebab apa dia Islam yang kuat? Islam yang kuat sebab apa? Dalam manah ni kita boleh tengok, kita kena yakin setiap apa yang kita panahkan, setiap apa yang kita tarik, setiap apa yang kita lepaskan, semuanya datang dari Allah. Allah izinkan untuk anak panah tu dilepaskan ke target dia di tempatnya. Dan semua itu adalah dari Allah semata-mata. Kita tak ada kuasa selain daripada kita hanyalah hamba yang sedang berusaha. Jadi dalam memanah ada tauhid dia, dalam memanah ada Islam dia, dan dalam memanah ada tasawuf dia yang kita kena belajar. Saya tak naklah share lebih-lebih sebab saya bukan ahli dalam bidang-bidang tu, tapi saya boleh kongsikan yang sebenarnya memanah ni lebih daripada bersukan. Bukanlah semata-mata kita boleh latih dan masuk Olimpik untuk dapatkan pingat emas, tapi untuk kita mendapat redha Allah. Kita belajar pun kita belajarlah kerana sunnah baginda. Belajarlah bersungguh-sungguh kerana kita nak guna juga untuk ajar anak-anak kita, untuk ajar masyarakat, dan untuk kita terak dalam hidup kita. Kalau terpanggil lah seruan jihad, kita tak tahu kan bila-bila boleh kita gunakan, sebab dah ada ilmunya, kita kena guna, kita kena sebarkan. Okey, lepas tu saya nak share sikit lah tentang tentang EIP. Maknanya EIP ni Entrepreneurs Infak Project, yang mana projek kita nak ajaklah ramai-ramai untuk sama-sama kita menyumbang kepada masyarakat lah. Contohnya kita ada buat program macam infak bulanan. Kita boleh buat minimal RM5. Kita bagi RM5 ataupun lebih untuk projek-projek yang akan datang, seperti projek rumah anak yatim ke, projek-projek yang mana baru-baru ni, projek banjir. Kita boleh tengok projek apa lagi yang mana kita memerlukan dana untuk kita tolong orang, kita gunakan peruntukan di sana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyumbang tiap-tiap bulan, dan projek tu akan berjalan. Sebab apa saya bagi tahu ni? Sebab simple. Khairun nas anfa'hum linnas. Sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebab apa? Manusia sekarang ni dia orang kata selfish lah. Selfish. Sedangkan sama-sama agama, tapi kita tak cakna lah. Saudara-saudara kita tak payah pergi Palestin, Syria lah, kita pergi kat sama Malaysia pun kita dah terlupa dah. Sedangkan Nabi SAW pernah berkata, Al-mu'minin lil-mu'minin kal-bunyan yashadduhu ba'duhum ba'd. Benda pula tu. Maksud dia, orang Islam dengan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain ni ibarat batu binaan rumah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Maknanya kalau kita hilang satu batu dekat rumah kita tu, macam mana rumah kita? Tak siap kan? Rumah tak siap bos, tapi kita bayar mahal. Macam itulah kita. Bila kita tak cakna dengan orang Islam yang lain, maknanya kita ibarat bangunan yang tidak siap lah. Jadi itu sajalah perkongsian saya. Saya minta maaf lah jika ada kekurangan, kesalah bahasa, terkasar bahasa ke kesilapan informasi ke, saya minta maaf. Saya sedang belajar dan kalau ada benda yang perlu dibetulkan, tak apa. Kalau ada
ada benda nak diperbetulkan, boleh perbetulkan. Okay, saya cuma ingin menyumbang bakti dalam IK Archery Club ni, tempat saya belajar memanah. Jadi semoga perkongsian saya itu bermanfaat lah, dan menimbulkan rasa semangat nak belajar juga memanah kan. Sunnah baginda SAW. Okay, sebelum tu saya minta semua selawat lah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Dengan ucapan saya tadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.